Cut. Come on lah. Sebenarnya kita ajak Tuju datang sini untuk sembang-sembang, bukan buat MV. Kau kenapa ni kelakon? Siapa ni? Ini Kalina macam mana? Saya panggil Angelina Jolie. Extra. Kenapa boleh Kalina? Alamak. Okey. Sebenarnya salah faham. Sekarang Tuju nak dengar nombor 1 ke nombor 8? Nombor 1. So, semestinya. Cantik. Kalau macam tu kita turun bawah. Kita ada temu buat. Tak payah layan kelakon. Silakan. Baik, okey. Cantik. I don't know. Music, please! Fat, kelakon. Takkan diam. Go! No! Gitulah kelakon. Kelakon memang macam tu. Sejak Nomenjak ni dia memang suka nak cari publicity. Macam tu. Okey, Tuju walau macam mana pun Tuju, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam Love It 2. Tuju jangan ingat Tuju tak kena buat no filter macam tadi. Sila buat macam tadi. Cuba. No filter 2. Itu biasa. Dia kena macam ni. Macam Kak Lina. Macam ni. 3, 4. No filter 2. Okay, 3, 4. No filter 2. Cantik. Kita lock yang tu. Tepuklah Malaysia bagi semangat sikit kat Tuju. Macam tu. Tuju. Artis lain tak dapat tepukan. Tapi Tuju seorang je dapat tepuk sikit lagi Malaysia. Okey, Tuju macam biasa no filter, satu dunia dah tahu apakah rancangan itu no filter. Tapi tak apa. Hari ini suka Kak Lina nak bagi tahu dengan Tuju. Kali ini no filter kita ada 3 segmen. Segmen yang pertama biasa-biasa level nombor 8. Kita akan tanya soalan biasa saja. Okey. Segmen yang kedua neraka zone. Macam kepedasan juga kan? Tapi level nombor 3 je. Untuk segmen yang ketiga, Dek, dia punya tajuk album Deep level nombor 1. Terpaling. Deep level nombor 1. Nombor 1 paling besar. Kalau makan pedas boleh buasir lah gitu. Dia macam tu. Dia biasa. Tuju lucu tak sebenarnya. Tepuk Malaysia. Nampak? Tapi sebelum itu macam biasa kita ada sign agreement. Sebab kita risaulah sayang. Mana tahu tiba-tiba rancangan dah selesai. Sekali tiba-tiba Tuju kata Kak Lina, see you in food court. Yang paling tak tahan, muka lebam. Kena tumbuk. Kita tak nak jadi oleh itu. Nanti nangis. Mana? Nangis susah. sayang. Nangis betul. susah. Okey sayang. Sila sign. Cakap banyak tak guna sign dulu. Okey. Maknanya kita selamat ya tuan-tuan dan puan-puan. Cantik. Jadi oleh itu bikin nervous lah lepas sign. Memang kena nervous. Jadi Tuju sudah bersedia untuk segmen yang pertama. Segmen biasa-biasa level nombor 8. Okey, soalan yang pertama. Ni adalah cerita dulu-dulu. Ni kisah dulu-dulu. Tapi kali ini kita nak orang kata apa penjelasan yang eksklusif untuk no filter. Sebab kadang-kadang bila kita membaca, mulalah macam-macam version keluar. Betul tak kan? Tapi kali ini daripada mulut Tuju sendiri. Boleh? Setuju mulut? Soalannya berbunyi agak seram. Di mana tajuk album dia Serang Menyerang. Di Bukit Jalil, show masa tu. Tuju, sila jawab. Adakah benar? Okey. Sebenarnya apa benda yang berlaku sebenarnya? Ada pergaduhan dengan tim kru ke macam mana? Dengan sebuah kumpulan. Ada kumpulan juga di mana Kak saya waktu itu bersama kumpulan saya juga pada waktu itu. Ada attacking lah orang bilang, ada attacking. Dia bukan attacking sebenarnya, dia terserempak. Di mana sebelum beberapa bulan atau dalam beberapa sebelum kita terserempak dengan mereka ini mungkin memfitnah ataupun orang kata spark. Dia spark kami untuk bagi mereka attention. Itu yang kami terima lah. Tapi kami sebenarnya ambil langkah profesional untuk tidak melayan mereka. Tapi ngam-ngam kami terjumpa ada orang. Jadi itu ketegangan berlaku di situ. Siapa yang mula dulu masa tu Tuju? Tidak saya mungkin kami yang tidak bersentuh apa-apa. Bertanya kenapa kamu berani bercakap begini di social media. Sekarang kita sudah berhadapan, boleh bagi tahu apa masalah kamu. Di mana lepas perjadian itu berlaku pada hari itu juga saya jumpa pada orang mereka berkata dengan kami sebenarnya terinspirasi kepada kamu.
Dorang, itu sebab kami mau ganggu kamu memang inspirasi kami buat lagu apa semua dan sebagainya. Saya simple lah, bila orang dah macam tu, okay, we keep going lah. Saya pun ada benda nak buat. So, memang betul lah, walau macam mana pun diorang macam kagum ke apa ke, tapi cuma cara pilihan dia tu agak tak betul sedikit lah. Tapi walau macam mana pun Alhamdulillah semua dah selesai. So, dorang pun ialah faham apa yang terjadi dan kami pun teruskan maju ke hadapan lah. Cantik. Jadi kita nak move on untuk soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya katanya lebih kurang macam tadi lah. Diorang kata 7 ni kaki gaduh. Betul ke ya? Kaki gaduh tu tidaklah. Tidaklah. Kita ni mungkin saya tidak juga mau mengaku saya tidak pernah gaduh. Tapi pandailah karakter kita on stage tu nampaklah gangster dan sebagainya. Sebab itu macam mana 7 tu dalam dia punya karakter bila dalam seni karya. Kita belanja sedikit 7 di atas stage macam mana? 3, 4. Siap ni sekali. Rapping sekali. 3, 4. Bintang film ucap tama masuk zone, getaran ikut tone music, watak-watak dalam cakrawala. Bintang film. Coba. Sedapnya 7. Menganga semua tengok. Macam tu. Tapi No Filter ni kita bukan nak tanya pasal lagu. Cukup. Kita tidak berhak untuk ketawa. Sebab sekarang ni kita nak move ke soalan yang seterusnya. Okey sayang. Tiba-tiba orang macam bercakap-cakap lah. Dia kata tak baik. Kahwin waktu PKP. Lepas tu senyap-senyap. Tiba-tiba kahwin. 3, 4. Simple. Jimat. Kau apa tahu? Aduh, kau ni senang-senang kau mau cakap aku mau kahwin itu apa semua. PKP jimat. Mau buat show apa semua tak payah. Kita semua ada prosedur. Betul. Jadi jimat. Apa yang paling penting? Saya pergi rumah bapa dia, saya cakap, "Uncle, saya mau kahwin sama dia." Kau berani? Mana kau berani? Saya berani. Saya kahwin. Relax. Sekarang saya jaga semua, saya ambil tanggungjawab. Kau mau cakap apa? No filter. Apa? Tidak. Kau tak boleh cakap apa-apa. Kau diam saja. Kau duduk diam. Kau pergi cari rezeki kau. Kau cari makan betul-betul. Yang penting halal. Dan respect. Kau cari jodoh. Jangan mau cakap aku mau kahwin PKP 5 tahun lepas apa semua. Aku relax. Kahwin. Yang penting saya ambil keputusan, saya berani. Saya jumpa bapa dia. Parents dia. Dan nikahi dia. Alhamdulillah. Yang penting sayang kita buat yang wajib dulu. Kenduri-kenduri itu adalah rezeki nanti. Bagi tahu kita orang satu No Filter datang untuk pergi meraihkan 7 dan juga isteri. Okey, cantik sayang. 7 untuk segmen yang pertama settle. Cantik, jadi cuong semua jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar nanti dalam No Filter 2. Cantik. No Filter. Seperti yang kita tunggu-tunggu, sekarang ni kita berada di segmen kedua, iaitu segmen Narakozon level 3. Cantik, ini ada WhatsApp daripada Abang Baharul. Dia kata Dia start AL ya? Okay. Masih tak boleh move on. Yang 7 ambil keputusan untuk keluar daripada K-Click. Kenapa 7? Kenapa? Ada lagi. Apakah punca sebenarnya 7 keluar daripada K-Click? Kak Lina pun nak tanya macam tu. 7 kenapa? Saya keluar K-Click ni sudah lama. Ini tahun 2020 berapa sekarang kah? 2025. Jadi saya keluar K-Click tu 3 tahun lepas. Ya, saya keluar K-Click tu, saya yang boleh saya kongsi sama kamu, saya keluar dengan cara aman. Apa? Peace, aman. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang mau terasa-rasa hati apa semua. Jadi saya keluar dengan persetujuan semua orang happy. Mau cakap lebih, sudah semestinya kawan-kawan yang lain pun sudah faham apa yang terjadi. Dan saya membuat keputusan itu berdasarkan untuk kebaikan semua pihak. Sebenarnya dulu memang sedih mau cerita benda ni, tapi di fasa ini saya happy dan saya tahu mereka juga happy. Berkenaan dengan Dulang Boys. Dulang Boys. Hairi kan kahwin. Okey. Budak-budak K-Click semua ada pegang dulang. Pergi cari mana ke 7? 7 mana? Tak ada. Itu yang menguatkan lagi spekulasi di mana ada masalah ni. Ya ke? Ada masalah ni. Kak Lina tahu benda tak ada masalah. Tapi kita dengar daripada mulut 7 sendiri. 3-4. Waktu perkahwinan Hairi lah atau MK sendiri. Dipendekkan cerita begini cerita dia.
beberapa tahun tu kita tidak jumpa. Okey. Lepas dia kahwin apa semua majlis tu juga. Tapi kita jumpa ada satu detik ni yang di mana saya sendiri jam juga. Kita orang terserempak di airport. Tapi waktu tu sudah berapa tahun tidak jumpa. Ini saya tidak kontak, tidak apa-apa hubung, saya tidak tahu dia di KK dan sebagainya. Dan dia sendiri juga pasti tidak tahu saya di situ. Tiba-tiba saya duduk, tunggu saya punya flight sampai, dia datang, dia tepuk. Gitu. Saya tengoklah pusing gini. Tadi si Airi. Yo, dia Airi. Apa khabar kau? Sihat kau? Okey. Apa dia tiba-tiba dia laju, dia cakap, minta maaf apa yang terjadi apa semua itu ini, pap laju hilang. Saya belum sempat patah perkataan pun dia cakap begitu laju. Okey. Saya pun duduklah balik. Ush. Macam mimpi juga ada berada tu begitu kan. Okeylah. Lagi epik kau tahu apa? Naik kapalnya. Satu seat Kak, sebelah je. Kenapa kau? Sebelah je Kak. Sebelah. Satu seat. Dan sudah semestinya mungkin yalah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Saya pun dah tahu apa dia punya urus apa yang dia plan ni kan. Saya macam ambil kesempatan itu meluah dengan dia apa yang saya rasa dan dia tahu kenapa saya tidak datang perkahwinan dia. Kenapa saya keluar dari K-Click supaya orang semua tahu kenapa, supaya kamu tidaklah mempunyai spekulasi apa ni. Tapi kalau mau bagi tahu sebab dia kenapa saya tidak hadir dalam perkahwinan tu, saya satu saya tidak dijemput lah. Satu bukan okey, dia dijemput tapi dia hantar macam orang nombor asing lah begitu. Saya tengok Airi kahwin tapi nombor asing. Jadi saya ni sama kau kan brother. Yelah. Yang kau pergi hantar PA tu agak-agak lah bro. Kau pun kau dah tahu di kapal sudah saya stop kau. Tapi ini kita orang bilang kita drama lah depan TV kan, kita ulang balik supaya orang tahu bahkan satu Malaysia tahu kan apa yang terjadi. Kau tidak hantar kan? Kau tidak hantar orang betul. Mau apa? Mau hantar perkahwinan. Kau sama saya brother. Begitu begini apa semua begitu. Papa satu sama-sama apa? Bara naga ke bara kucing semua ada. Tapi kau hantar orang stranger hantar kau kad kahwin melalui WhatsApp lagi. Saya tidak pernah blok siapa-siapa. Kau pun saya tidak pernah blok. Tapi kalau kau trip macam Allah, tujuh tiada saya sedih apa semua. Sudahlah kau. Kau bukan dah tahu kau call yalah man. Saya kahwin. Saya nak tahu apa jadi sama kau, apa yang jadi sama kita, tapi saya minta maaf apa itu ini, jomlah datang. Dah memang confirm saya datang, tapi tidak. Tapi benda ni kita belajar. Betul. Kita belajar, kita jumpa balik dan kita pun itulah macam sudah tapi still jumpa di tempat kerja, dapat peluang untuk bekerjasama buat lagu, tapi akhirnya itulah mungkin saya terima. Mungkin jalan cerita persahabatan kita berbeza daripada orang-orang lain. Macam dulu waktu muda, dulu waktu kita belasan tahun, saya tahu one day kita akan berpecah, dia cakap. Tapi kita ibarat DNA. Oh lah comel. Faham? Kita ibarat DNA. Ini juga wife saya cakap. Kenapa? Ini DNA. Kita berpecah tapi sentiasa berjumpa di titik nanti. Itulah kita. Ya, itulah kita DNA. Kita sentiasa akan berjumpa di titik. Itu sebab di kapal lah jumpa, tempat kerja lah, berpecah kejap, jumpa lagi di sini, pap dan ya, saya tahu dia pun berjuang untuk sabar, maksud saya untuk ingin meningkatkan lagi seni-seni dan memberi attention lagi kepada Sabah di Borneo itu sebab yalah kita tidak ada ramai artis dari Sabah, itu antara yang saya nampak kita juangkan ataupun buat untuk negara punya seni. So ya, saya tahu kita cari sentiasa ingin menjadi contoh dan pada keluarga dan anak-anak dan sekeliling ya. Sila. 3, 4. Okey, cantik. Segmen kedua. Selesai tepuk nation. Okey, Chong. Kita akan ke segmen yang ketiga iaitu Deep Level nombor 1. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar nanti dalam Filter 2. Tujuh. Kenapa Kak? Betul-betul segmen 3 Deep Level 1. Oh, memang deep habis ni. Ini memang paling deep lah ni. Deep and also macam rasa macam okey, dia kata cekik. Ugut. Nah. Hegek. Nah. Ada orang cakap Loka terlepas cakap. Macam tu lebih kurang. Maksudnya 7 pernah cekik. Macam tu. Betul ke 7?
Sembilu sangat juga kalau gitu. Kan? Ya, itu macam sembilu sangat. Ya, agak-agak lah. Agak-agak. Jadi saya reply. Ini 3-4 kak? Kok 3-4 masuk? Okey. Dia begini ya, Be ya. Ini wife ah. Ini untuk wife saya tu kan yang terlepas cakap tadi tu kan. Terlampau lah waktu. Kau banyak drama, kau banyak tengok cerita Sembilu. Terlampau tengok Sembilu. Kalau mau cakap keganasan saya terhadap dia, mungkin dia sendiri boleh explain lah. Saya tidak pernah lah heret, cekik ke tahap tu. Tapi kalau saya mau cakap saya ni kasar, pernah bertinggi suara tu ya, saya bergaduh ya. Sayang, itu biasa rumah tangga kan. Saya mengaku lah, memang terjadi. Saya tidak sempurna lah, tapi saya sentiasa janji sama diri saya untuk tidak mengulangi pattern tersebut. Kalau contoh hari ini kau ni marah-marah, bergaduh, saya tidak mau ulangi lagi di masa akan datang. Itu saya cubalah untuk, saya janji sama diri saya. Tapi mau sampai cekik, heret, baling loh. Maknanya kau terlalu banyak menonton filem Sembilu arahan Datuk Yusof Haslam. Over. Kalau mau cakap dia pun cekik, dia pernah. Dia gagang lah. Dia garang. Dia ada black belt tu. Apa, taekwondo. Ya ke? Si Loka. Maknanya tujulah jadi mangsa. Yalah kak, tapi sebab kita sayang kan. Betul. Lagipun dia lah biasalah, dia juga best friend saya. Dia juga musuh. Dia juga inspirasi segalanya lah. Dia juga, yalah, itulah isteri kan. Sayang, pergaduhan, tinggi suara, itu semua memang adat pertandingan. Kau ingat ni apa? Big stage ke apa? Kalau adat pertandingan kan memang saya kalah sentiasa. Kalau saya mau menang terus memang tidak settle itu. Ya, jadi maksud kemenangan sudah semestinya ke pihak dia. Baguslah, walaupun suami beli beras tapi kemenangan balik ke isteri. Bagi. Cantik. Beautiful. 7. Ini yang terakhir. Sebentar ya. Oi, nah. Kenapa? 7. Oi, ini paling last mesti paling buasir nih kak. Pedas kan? Kita tidak lawak. Kita tidak layak untuk berketawa sebab soalan ni mampu menggigit bibir. Okey, kalau gigit bibir okey lagi tu. Kalau gigit bibir okey lagi, jangan gitain berisau juga. Nah, okey. Luka. Dan ibu mertuanya ada masalah. Nah. Aduh. Okey. Inilah platform yang paling sesuai untuk orang kata apa, supaya tidak semua orang membuat spekulasi. Jadi no filter. Tempat yang paling tepat. No filter ya. Okey, 3, 4. Pada awalnya sudah tidak apa-apa masalah, di mana kenapa boleh timbul masalah tu disebabkan boleh cakap saya dengan ibu bapa saya okey, kita orang tiada masalah, saya okey. Tapi bila sampai satu titik tu di mana ada perkara yang saya rasa sangat, saya boleh katakan bukan duit, tapi disebabkan tingkah laku yang mungkin mereka tidak mau ambil orang bilang faham tentang apa yang berlaku. Saya simple lah, saya seorang anak. Saya memang sayang ibu bapa saya. Saya tidaklah mau marah, tapi kalau mau cakap kenapa bengam tidak bengam tu, dia itu macam saya terlalu nak kongsi di sini sebab benda tu orang luar pun boleh faham. Macam itu family, itu personal itu personal untuk share lagi-lagi di halayak ramai tentang kes begini. Sebab tapi apa yang saya boleh kongsikan, ibu bapa saya, kamu tahu apa yang terjadi. Kalau my parents tengok di video ni kan. Okey, ini untuk untuk netizen kau pandai-pandai lah, tepilah kau. Tepilah. Kau mau komen kau tepilah pandai-pandai. Tapi ini untuk my parents and all my family lah, untuk keluarga semua kan. Yang ada macam kenapa ni si Tuju ni apa semua itu macam-macam boleh keluar, kenapa dia tidak balik, apa terjadi dengan parents dia, ini ibu bapa dia lah dan sebagainya. Okey, betul. Saya sebagai anak, mereka ibu bapa, saya kena mengalah. Dan macam mana pun dorang ibu bapa saya, ibu saya yang melahirkan, itu saya terima kasih dengan dia. Boleh katakan, Mami, Daddy, kamu tahu apa yang terjadi. Kamu tahu kenapa cucu kamu
ada trauma. Sampai isteri saya pun bukan tidak mau balik, tapi kerana ya kami menunggu je kamu reply kami ataupun tidak bila saya chat tu janganlah tiba-tiba blok saya atau lari daripada tanggungjawab. Kan kamu ibu bapa. Kamu ibu bapa seharusnya berani. Ini anak. Kamu ini tanggungjawab kamu untuk perbaiki apa keburukan dan kesilapan anak. Bukan lari dari tanggungjawab kamu. Tapi apa yang terjadi di antara kita ini, saya belajar untuk perbaiki family saya, apa yang saya ada sekarang, yaitu anak-anak dan istri saya. Saya sudah move on jauh nih dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Saya harap kamu juga sudah move on dan faham apa yang terjadi. Dan jangan lari macam sampai arwah nenek saya meninggal, kamu tidak pernah inform. Sampai cousin saya yang kena inform saya yang nenek saya sudah nazak. Tapi kamu tidak inform saya. Itu saya sedih. Tapi saya sabar, saya senyum. Sebab saya sudah move on, saya chat kamu, saya harap kamu boleh reply dan maju ke depan sebagai ibu bapa yang boleh protect kamu ibu bapa. Kami nakkanlah kamu ibu bapa saya. Why? Tidak. Saya di sini, saya okay. You are parents, I love you guys so much. So, no filter kan? Nah, tidak tapis. Untuk kamu ya, netizen, pandai-pandailah fikir. Ya. Gitu. Terima kasih banyak-banyak Tuju. Okey, apa-apa pun kita doa yang terbaik untuk Tuju yang sayang semua. Okey, cantik tepuk untuk Tuju. Cantik. Sebelum kita nak tutup kedai kan Tuju, lepas ni kita punya artis jemputan next episode. Okey, jadi mungkin ada soalan untuk bintang tersebut. Gitu. 3, 4. Saya ada soalan, apa perkembangan dia tersebut? Apa yang dia punya next kan? Okey, maksudnya apa perkembangan anda selepas ini? Macam tu, selepas ini apa? Selepas? Bukan selepas ini. Dia macam ni. Boleh saya tahu apa perkembangan terbaru? Macam tu. Itu kan? Itu maksudnya itu. Okey, itulah jawapan dia, Dik. Jadi oleh itu, kita tunggu jawapannya daripada artis apa. Sabarlah, Dik. Okey, jadi sekarang ni sayang, kita tengok kamera tengah-tengah ni. Kita nak tutup kedai. Okey, kepada anda semua untuk minggu ini, episod kali ini, kita ada Tuju nombor 1. Jadi untuk next episod pula, siapakah bintang yang bakal berada di dalam nombor 2? Sabarlah, Dik. Jadi oleh itu, rahsia. Rahsia, okey. Biarlah rahsia dia. Kita jumpa di next episode dalam No Filter 2. Tuju, bila dah diberikan soalan-soalan yang macam lah, Kakak jangan risau. Production suruh makan, pandai production. Kalau dia suruh makan, apa lagi? 3, 4, makan sayang. Kita ambil guna tangannya ni. Boleh. Kita macam kat rumah. Nak pegang macam tu, gigit macam tu pun tak apa. Gigit je lah. Lina Papa! Kena sidai! Kalau Kak Sokmek mulut dia, je yang paling jahat. Sekarang ni bila dah berumur sikit, kita lebih kepada kita yang menyusah-nyusah badan. Keuntungan semua atas nama dia. Badan muka kau KM. Anak kau buat perangai. Sebab engkau. Monkeys.